الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-14. Jiwa seorang Muslim terpelihara. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal. Thayyib, yakni orang yang sudah menikah, atau janda atau duda yang berzina, membunuh orang, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Ini ialah lanjutan daripada hadis yang sebelum ini yang berbunyi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan sehingga habis. Artinya dalam sebuah hadis yang tadi sebutkan sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, aku diperintahkan oleh Allah Taala untuk memerangi manusia sehingga bis durang mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka pada ketika itu terpeliharalah darah, nyawa dan terpeliharalah harta bis durang. Ini illa dalam hadis satunya illa bihaqqil Islamnya. Kecuali artinya ada pengecualian bagi terpeliharanya darah, nyawa dan harta manusia, orang Muslim. Kecuali dengan hak al-Islam. Kecuali dengan hak yang ditentukan oleh agama Islam itu sendiri. Apa haqqil Islam itu? Ni tiga butingan ni. Hanya dalam tiga perkara ni sahaja darah ataupun nyawa seseorang Muslim atau boleh ditumpahkan, dan ataupun dengan syarat-syarat tertentu, satu, dan hanya boleh dilakukan oleh ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, as-sayyibuz zani, penzina yang sayyib. Ini dalam istilah fikih hukum jinayat namanya az-zanil muhsan, orang yang berzina dan ia pernah sudah berkahwin sebelum ini. Sebab dalam hukum hakam fikih, orang yang disabitkan sabit berzina dengan syarat-syaratnya, hukumannya ialah rejam sampai mati bagi penzina yang muhsan ini. Bagi penzina yang muhsan ini, penzina yang sudah kahwin sebelum ini. Maka ini salah satu daripada situasi di mana darah seseorang itu dihalalkan. Tapi adakah orang yang penzina yang muhsan itu kafir? Tidak. Atau ialah had sahaja. Artinya ia adalah hukuman yang ditetapkan Allah Ta'ala untuknya di dunia. Jadi ini perkara yang pertama, di mana dihalalkan darah seorang Muslim ataupun dengan ketetapan daripada ulil amri juga. Artinya ketetapan daripada pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Ini ialah dinamakan sebagai qisas. Ia punya istilahnya dalam hukum jenayah ataupun hukum syariat ialah qisas. Artinya bila mana seorang tu sabit telah membunuh seorang Muslim yang lain dengan sengaja dan syarat-syarat yang tertentu seperti mana ditentukan oleh syarak dan sabit di depan hakim syar'i, maka orang ini halal untuk dihukum bunuh ataupun darahnya tu menjadi halal dengan ketetapan kaum ulil amri juga. Artinya hanya ulul amri yang boleh menjatuhkan hukuman darahnya. Tapi poinnya sini ialah ini ialah situasi kedua di mana darah seseorang itu boleh ditumpahkan. Dan ketiga-tiga perkara yang tadi sebutkan ini, ia hanya datang daripada syarak itu sendiri. Artinya masih juga kaedah asalnya ialah darah dan harta seorang Muslim itu ia haram. Dia boleh kata ni gugat, dia boleh kata ni rampas, dia boleh kata ni khianati, dia boleh kata ni cerobohi. Darah sama harta, dan terutama sekali nyawa, darah itu. Nyawa kaum muslimin ini sangat-sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala, sehingga siapa yang menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak, ia punya balasannya dan azabnya sangat-sangat besar di akhirat. Hatta dalam sebuah hadis Nabi SAW, siapa yang membantu menumpahkan darah seorang Muslim, pebaik dengan satu perkataan sahaja,
maka akan tertulis di dahinya di sisi Allah Ta'ala bahawa orang itu terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Sampai cuma tu sekali syarak kita ni ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menekankan akan bernilainya dan sucinya nyawa dan darah kaum muslimin ini. Hanya ada beberapa situasi sahaja yang membolehkan seseorang itu ditumpahkan darahnya ataupun membolehkan seorang muslim itu ditumpahkan darahnya. Dua daripada sudah tadi sebutkan, zina muhsan, dan yang kedua ialah hukum qisas, dan yang ketiga ialah at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah kaum muslimin. Okey, di sini walaupun ia satu tapi yang benar dua. Ganya sebab yang pertama tu merangkumi yang kedua, maka disebutkan sekaligus. Okey, apa maksudnya? Di sini ada dua perkara sebenarnya pada yang ketiga ni. Yang pertama ialah at-tariku li dinihi, yang meninggalkan agamanya. Yang kedua ialah yang berpisah dengan jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, artinya agama Islam di sini maksudnya secara khusus, orang yang keluar daripada agama Islam, murtad, nauzubillah min dzalik, otomatik ia telah berpisah daripada jamaah kaum muslimin. Atau confirm. So di sini ada dua bulatannya, satu bulatan Islam itu sendiri, satu bulatan jamaah kaum muslimin. Bulatan Islam lagi besar daripada bulatan jamaah kaum muslimin. Dari segi kalau orang tu murtad, nauzubillah min dzalik, ia dikira sudah terkeluar daripada jamaah kaum muslimin secara otomatik. Akan tetapi, adakah semestinya orang yang keluar daripada jamaah kaum muslimin atau murtad? Indah jua. Dan ini dalam hukum hakam fikih dinamakan sebagai bughat. Bughat ini ada ia punya satu bab khusus lah dalam ilmu fikih. Artinya basically, orang yang meninggalkan jamaah ni, siapa maksudnya? Orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin secara umumnya. Siapa? Contohnya macam dulu Khawarij. Dulu. Artinya pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kaum Khawarij telah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Artinya diorang memerangi jamaah kaum muslimin. Dan jamaah kaum muslimin, definisinya ialah jamaah kaum muslimin itu ialah the jamaah of kaum muslimin itu secara keseluruhannya. Kalau pada zaman ini, apa contoh orang meninggalkan jamaah kaum muslimin? Contohnya, orang yang bekerja sebagai spy untuk negara kafir contohnya. Untuk menspy negara Islam. Atau al-mufariq lil jamaah. Orang macam ni, maka dari segi hukum Islam, dari segi hukum fikih, hukum jinayat, syarak, ia dijatuhkan hukuman mati kalau sabit. Orang yang khianat kepada jamaah kaum muslimin ataupun ia khianat kepada ulul amri, pemimpin kaum muslimin, maka kalau sabit ulul amri itu berhak untuk menghukum bunuh. Contohnya lagi orang Islam yang kerja di bawah Mossad contohnya ataupun CIA untuk menspy negara Islam itu contohnya. Dan orang itu sudah terkeluar sebab ia telah menisbahkan ataupun memasukkan dirinya dari jamaah kaum kafir. Atau maksud al-mufariq lil jamaah atau maksud mufariq lil jamaah. Jamaah di sini jamaah yang umum iaitu jamaah kaum muslimin. Dan atau makna jamaah dalam semua nas yang disebutkan. Artinya banyak nas-nas hadis terutamanya menyebutkan mengenai jamaah. Apa maksud jamaah di sana? Jamaah di sana jamaah kaum muslimin secara umumnya. Artinya jamaah kaum muslimin terkeluar daripada kaum muslimin. Dan sepanjang sejarah memang ada contoh-contohnya. Contohnya Khawarij. Diorang keluar daripada khilafah Sayyidina Ali. Artinya kaum muslimin tema itu bersatu di bawah Sayyidina Ali. Khawarij keluar daripada jamaah kaum muslimin. Maka diorang dikira sebagai al-mufariq lil jamaah. Diorang yang boleh diperangi. Sebab itu Sayyidina Ali pada zamannya memerangi kaum Khawarij. Walaupun diorang berkalimah syahadat. Walaupun diorang sembahyang dan walaupun diorang menunaikan zakat. Tapi kerana diorang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Artinya diorang berpaling, diorang khianat kepada keseluruhan ummah as a whole. The ummah as a whole. Dan ia boleh diperangi. Ataupun halal darahnya maksudnya boleh diperangi lah. Cuma tu. So dalam hukum hakam Islam ada kinda benda ni ada. Namanya bughat. Itu dalam hukum hakam bughat ni antaranya ialah tu. Spy contohnya. Spy yang berkhidmat untuk negara kafir untuk menspy negara Islam contohnya. Atau orang yang telah khianat dan ulul amri, pemimpin kaum muslimin berhak untuk menjatuhkan hukuman bunuh arahnya. Sebab ia telah khianat kepada jamaah kaum muslimin. Jadi itu makna jamaah dalam mana-mana nas. Ini penting sebab ia untuk mengelakkan daripada nama jamaah ini diklaim oleh satu jamaah secara khusus. Sehingga ia punya implikasi sangat bahaya, iaitu kalau orang itu keluar daripada jamaah itu secara spesifik, seolah-olah ia telah meninggalkan Islam. Yang mana tu bukan definisi ataupun kefahaman yang lurus bagi
jamaah yang tersebut dalam mana-mana hadis yang disebutkan mengenai jamaah. Sebab kita akan dapati bahawa hadis-hadis yang menyebutkan mengenai jamaah ni, ia punya implikasinya sangat-sangat dahsyat. Macam mana? Implikasinya apa? Halal darah. Implikasinya halal darah. Jadi kalau tiada, contohnya orang kan mana-mana jemaah kaum muslimin, contohnya pesantren lah, contohnya ni. Pesantren contohnya menganggap contohnya jemaah dalam hadis ini adalah jemaah pesantren. Dan artinya siapa yang keluar daripada jemaah pesantren, implikasinya sangat-sangat dahsyat, which is halal darah tu. Yang mana tu satu perkara yang serius. Sebab dalam umat Islam sendiri ni banyak jemaah. Artinya bukan jemaah tu yang dimaksudkan, bukan tanda ada jemaah tabligh dan lain-lain. Itu bukan makna jemaah di sini. Malah jemaah di sini adalah jemaah yang jemaah as a whole itu. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi SAW-nya syadza finnar. Barang siapa yang berseorangan ataupun maksudnya mengasingkan dirinya, maka ia telah mengasingkan dirinya dalam neraka. Apa maksudnya? Adakah orang yang seorang-seorang nada ikut mana-mana jemaah? Indah. Tapi malah artinya ia mengasingkan dirinya daripada jemaah kaum muslimin. Maka orang ini syadza finnar. Sebab ia telah mengeluarkan dirinya daripada jemaah kaum muslimin. Jadi itu makna sebenar ataupun kefahaman yang sebenar mengenai jamaah dalam mana-mana nas. Seperti mana yang disebutkan oleh para ulama kita ni ketika mensyarahkan mana-mana nas yang berkaitan dengan jamaah. Dan termasuk juga hadis ini. Maka poin daripada hadis ini ialah betapa dahsyatnya dan baratnya lah nilai darah dan nyawa kaum muslimin itu. Sehingga hanya ada situasi-situasi tertentu sahaja yang membolehkan tani menumpahkan darah dan nyawa kaum muslimin. Ataupun dengan syarat-syarat yang ketat dan hanya dilaksanakan oleh ulul amri. Artinya contohnya, Thaibuz Zani contohnya. Orang yang sabit berzina secara muhsan. Ia mesti lalu due process dulu dalam mahkamah syariah. Dan diputuskan oleh hakim bahawa ia sabit bersalah. Dan dijalankan oleh wakil kepada ulul amri. Dia boleh ke tani seketis-ketis. Dia boleh tani seketis-ketis. Contohnya tani kedapatan, melihat, contohnya tani seorang melihat ada seorang ini berzina depan mata tani seorang. Ada tani bunuh ya dengan alasan hadis ini. Indah dapat. Sebab yang disebutkan dalam hadis ini 3 buting ini, ia mesti lalu due process juga. Due process atau apa? Maksudnya due process dalam mahkamah syariah lah. Artinya lengkap sudah disebutkan segala due process itu dalam hukum syarak. Artinya apa-apa balik kepada hukum syarak juga. Termasuk due process itu. Artinya perjalanannya daripada ia mula didapati membuat tindakan itu sehingga ke hukuman itu dijalankan, ia ada proses. Due process namanya. Dalam atau istilah adalah istilah undang-undangnya due processnya. Dalam hukum hakam Islam ada due process juga. Ada ia punya proses-proses level-level peringkat-peringkat sehingga benar-benar pasti bahawa orang ini patut dijatuhkan hukuman. Artinya dia boleh kata ni berhakim dengan mahkamah sendirilah atau confirm. Dan itu yang terjadi sehingga menerima kecaman oleh golongan-golongan pengganas atau teroris itu. Sebab diorang cuba untuk menjalankan hukum Islam, tapi dengan cara diorang keluar daripada jamaah kaum muslimin dulu. Itu satu. Dia diorang ni bughat. Diorang keluar daripada jamaah kaum muslimin. Dia diorang indah tunduk di bawah mana-mana ulul amri daripada kalangan kaum muslimin. Yang kedua, diorang cuba mengapply ataupun mengaplikasikan hukum hakam jenayah syariah tanpa due process seperti mana yang berlaku di sebagian negara. Jadi masalahnya diorang itu arah sana. Dan bila mana kita melihat itu, maka ini sebenarnya dalam ini terkandung juga sedikit sebanyak lanjutan daripada hadis ad-dinun nasihah juga. Pasal di antara an-nasihah itu ialah an-nasihah li a'immatil muslimin. Nasihah artinya menunaikan hak secara sempurna dengan ikhlas bagi pemimpin kaum muslimin. Dan di antara hak bis durang ialah untuk taat kepada bis durang dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Dia kata ni mesti ketaatan atau allegiance atau mesti arah ulul amri daripada kalangan kaum muslimin. Cuma tu. Maka itu di antara nasihah li a'immatil muslimin yang disebutkan dalam hadis sebelum ini ad-dinun nasihah. Dan ini antara lanjutannya juga. Selain daripada lanjutan bagi hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.